Assalamualaikum semua. Apa khabar netizen? Kita sudah masuk minggu kelima sekarang, ya? Minggu kelima. Musrat Channel. Episod 5. Episod 5. Ni awak ni dari mana ni pakai spek hitam nampak macam... Okay, cerita dia. Nampak kelam kabut sikit kan tadi. Nampak sorry lah. Lambat sikit tadi. Sebenarnya, saya terlupa. Lupa hari ni ada syuting kita punya channel. PA tak bagi tahu? PA tak bagi tahu. Kita, bila kadang tak ada PA ni, semua kena ingat sendiri. Kadang-kadang kita punya memory pun dah agak full kan. Full. Okay. Nak kena kosongkan balik tu, ambil masa sikit. So jadi sorry tadi lambat, so awak tunggu lama. Tapi kerana memikirkan komitmen, komitmen. Sebenarnya saya dah pergi beli tiket cerita Batman. Nak tengok le Batman yang baru. Aduh. So jadi dah beli tiket. So jadi fikirkan komitmen untuk channel kita. Kan? Demi peminat, demi penonton, konten kan. So jadi saya batalkan Batman tu. Kira tiket tu burn? Tiket tu burn. Aduh. Tiket sudah burn. Burn Kira burn Crossfire lah. Burn Crossfire. Awak cerita burn Crossfire ni saya teringat burn Crossfire. Burn Crossfire. Mana dia sekarang agaknya ada je rasanya tu kat ni Pandan tu. Lagu dia apa burn Crossfire? Lagu dia yang paling top Crossfire satu je. Okay. Yang paling top. Paling top. Kita sering dibatasi realiti dan fantasi. Saat cinta bersemi bersama berilusi, disitulah kita. Parah. Bukan. Ini I'm Crossfire. I'm je yang boleh. Zaman tu lah. Zaman tu. I'm pun kita lama tak nampak munculan dia. Kalau sekarang ni mungkin Azlan and tak writer. Mungkin lah macam tu. Memang makanan dia lah, range tu. Sebab saya dengar balik Crossfire ni. Bila saya dengar, mula saya dengar agak ganjil dengan range macam tu. Vokal dia. Tapi saya dengar balik, saya pernah dengar kumpulan slang. Okay. Jadi saya nampak dia ada mirip gaya nyanyian slang sebenarnya. Aim Crossfire ni. Slang Indonesia tu. Okay. Jadi saya tengok, Aim punya nyanyian rupanya mungkin dia pernah dengar slang ataupun slang pernah dengar dia. Teknik nyanyian tu saya tak tahulah kan. Tapi lagi satu pasal Crossfire ni. Crossfire ni satu kumpulan yang asalnya saya tak pernah tahu. Lagu dia pun saya tak tahu asalnya. Kali pertama saya masa tu ada satu kawan dekat Felda Ulu Tebrau, Johor. Nama kawan saya tu Ahmad Raya. Jadi Ahmad Raya dengan saya satu hari pergi ke sebuah restoran mamak di Ulu Tiram, Johor. Okay. Jadi bila kita duduk kat situ tu, saya order roti canai, order teh ais kan. Ayah ni bangun, pergi dekat mesin jukebox. Sebut biar betul ni. Jukebox. Okay. Betul. Okay. So jadi dia masuk duit 50 sen, dia main lagu. Saya dengar, left-handed ke ni? Kan, saya dengar lagu tajuk dia Fata Morgana. Kali pertama saya terus tertarik dengan Crossfire ni. Pasal lagu tu. Jadi bila saya baca balik dekat nama lagu tu dekat lagu mesin jukebox tu. Jukebox. Jukebox. Jadi lepas tu rupanya kumpulan Crossfire lagu Fata Morgana. Itulah kali pertama saya tahu Crossfire dan saya terus mendengar lagu-lagu Crossfire. Tapi kedai mamak ada mesin tu agak-agak ada dapat royalty ke Crossfire? Sepatutnya ada kan. Sebab benda tu melibatkan bayaran daripada pelanggan. Tapi macam mana dikira saya tak tahu. Dan tak pernah tahu macam mana benda tu dibayar. Tapi kita tahu lagu tu bila nak main memang kena masuk 50 sen zaman tu. 50 sen yang bulat tu. Tak boleh masuk 10 sen. Memang tu. So jadi dekat situ lah kali pertama. So, jadi kita balik pada cerita komitmen. Kalau kita nak berkumpulan ataupun bermain muzik, kan kita kena sediakan diri untuk bagi komitmen. Macam tadi ni? Macam tadi
macam ini komitmen saya untuk buat channel, saya terpaksa burnkan tiket. Burn Crossfire. Burn Crossfire. So jadi maknanya saya perlu utamakan komitmen. So jadi begitu juga kalau kita ada buat band besok, kalau adik-adik ke kan, kat sana minat nak main muzik, kena sedia bagi komitmen pada band. So jadi kalau band ada praktis, kena praktis. Kalau band ada show, pergi show. Macam tu jugalah. So jangan tiba-tiba dah setuju, besok tiba-tiba hilang tanpa berita. Jadi band tu takkan berjaya untuk diteruskan. Jadi betul lah relate dengan cerita yang Rock O tu. Kan? Bila dia kata benda yang boleh merosakkan negara, rasuah, tidak menepati masa, cinggir. Dia benda ni sebenarnya dia boleh menarik diri kita untuk tidak seimbang dengan kita punya komitmen. So jadi komitmen perlu ada selain maknanya sebagai yang utamalah. Komitmen tu akan menyebabkan kita pergi praktis. Komitmen kita akan kena buat benda ni, benda tu. Macam tu lah. Gitu. Jadi kalau tak sedia berkomitmen, jadi buset. Jadilah macam dekat Sunway Lagoon. Sunway Lagoon. Komitmen tak ada. Komitmen tak ada. Dah mengamuk member seorang. Member seorang. Ingat lagi kumpulan masa tu, kumpulan ekspedisi masa tu. Dia ada satu persembahan yang sama dengan Exist masa tu kat Sunway Lagoon. Jadi Tahun bila masa tu? Tahun saya rasa masa tu tahun 90 Izzat dah 96 lebih kurang. Okay. So jadi waktu tu ada satu band yang senior kan. So jadi dekat situ bila dia dah soundcheck, masa tu soundcheck terus nak perform. So jadi bila nak perform, tadi penyanyi dia dah hilang pula. Sebelum tu ada? Sebelum tu ada. Penyanyi dia dah hilang. So jadi bila hilang tu saya teringat lagi arwah Bob Kuman. Arwah Bob Kuman ambil tempat tu lah. Masa tu band tu tengah nak perform lagu Metallica. Kan? So jadi dia panggil Bob Kuman untuk naik ke pentas untuk nyanyi. Jadi Bob Kuman dengan sporting dan selamba naik ke pentas. Jadi sewaktu dia jalan ke pentas tu ada pula yang macam MC dia ke apa kan. Awak boleh ke nyanyi lagu Metallica? Dia pun naik atas pentas, dia pegang mic sambil muzik tu dengan buat intro. Dia pun sebut, Metallica abah kau. Itulah yang terjadi dulu. Kasar Bob. Kasar. Tapi dia memang bukan dibuat-buat. Arwah Bob karakter dia macam tu. Dan saya pernah berkawan dengan arwah Bob sejak saya lepak kat Central Market dulu. Itu cerita-cerita dia, nanti kita cerita yang lain. Kiranya masa dekat Sunway tu memang dah kenal dia, dah berkawan dengan dia? Dah kenal sebab dia artis. Masa tu dia baru keluar satu album. So jadi, tapi tak berapa rapat. Tapi saya rapat dengan dia pada tahun lebih kurang tahun 98-99 macam tu. Zaman lepak Central Market. Patut deep ke pandai tulis lirik sebab geng CM kan? Geng dengan lolok sekali ya semua? Lolo pun kawan satu ngetih lah. Maknanya ada setiap petang mesti dia singgah. Kita orang pun dekat situ. Masa tu zaman lepas album Jangan Gentar. Kita orang banyak lepak Central Market. Tapi lepak yang ada produktif lah. Ke memang? Tak juga. Kadang-kadang macam tak tahu kan. Kau boleh duduk dekat Central Market tu, order teh satu, berjam-jam boleh duduk kat situ. Zaman tu kan. Jadi saya rasa itu pun bukan satu benda yang senang. Awak order satu teh, duduk berjam-jam. Satu benda yang agak sukar. Kena ada komitmen juga. Habiskan teh tu berjam-jam. Dengan makan kuaci masa tu. Masa tu memang tak rancak show ke apa? Itu kan zaman gawat juga. Zaman gawat lah zaman tu. Tahun 98 kan. Gawat. Itulah kisahnya. Okey. Panjang kisah kalau macam tu. Nanti next time kita cerita dengan Bob. Dengan Bob. Macam mana Bob bawa pergi mana, pergi gig apa semua kan? Bawa saya pergi gig. Arena underground kan? Underground. Dekat Kapitan. Dekat Kelab Kapitan tu masa tu. Gig underground. Saya nak ceritakan tentang lagu daripada komposer luas lain macam Exist Compose. Jadi ada lagu yang kita dapat daripada komposer yang menyumbangkan untuk album pertama Exist lah. Lagu pertama tu
Langkah Seiringan. Harun Ahmad, lirik pun Harun Ahmad. Oh. Okey, cerita dia macam ni. Satu hari tu, macam biasa lah, zaman eksis permulaan ni mesti zaman balik sekolah. Saya balik sekolah, waktu tu saya sekolah dekat macam biasa, English College. Sampai je motor, saya naik motor kan, saya parking dekat bawah studio tu, naik atas, pergi kat studio. Lepas tu, dalam waktu tu, manager Abang Johan, dia cakap, ada orang nak bagi lagu. So bagi lagu, jadi kebetulan waktu tu, dia cakap nanti orang tu akan call katanya. Saya pun tak tahu. Jadi tunggu kejap lagi, dia orang panggil. Saya tengah main rasa, keluar kejap, jawab telefon, saya pun dengar. Dia pun cakap lah nama dia Harun. Kan? Nama dia Harun. So jadi dia cakap dia ada satu lagu ni nak bagi. So jadi saya pun dengar dia pun nyanyikan dalam telefon tu. Ada lirik lah? Dia nyanyi siap ada lirik lah. Okay. Maknanya lagu tu dia bagi tu dah ada lirik dan melodi dia lah. So jadi dia bagi tu saya dengar. Kejap-kejap saya dengar macam point dia nak habis. Pakai public pun dia telefon. Jadi masuk kejap lagi dia macam nak habis. Tit masuk dalam duit. Kan? Jadi Harun Ahmad dia telefon pakai public pun untuk bagi tahu tentang lagu tu. Saya cakap, bang, lagu ni menarik. Tapi telefon ni nak putus-putus. Cubalah abang rakamkan dalam kaset. Kemudian abang hantarkan kepada kami dekat studio ni kan. Melalui siapa ke tak kisahlah. So jadi lepas tu selang sehari tu dia pun rakam lagu tu dalam kaset. Zaman tu semua kaset. Masuk dekat kaset tu saya dengar dan saya cari chord dia semua. Saya mula nampakkan dia punya structure lagu tu, kat mana nak jadi verse, kat mana nak jadi chorus, intro dan solo lah. Untuk ending bagaimana So jadi dekat situ waktu tu bila sampai lagu tu saya pun mula bagi tahu dekat band member yang lain semua, ada lagu ni kita buat lah sama-sama masa tu. Alung, Ujang kita buat sebelah malam kan. Jadi malam tu juga terus kita siapkan semua. Jadi Mamat pun masa tu nyanyi. Mamat nyanyi, lepas tu kita buat. Lepas tu selang beberapa hari kemudian katanya komposernya nak datang. Nak dia nak tengoklah hasil. Sebelum tu kaset tu siapa yang bagi tu? Itu saya tak tahu mula. Sekali rupanya dia datang tu dengan anak saudara dia. Anak saudara Harun Ahmad ni ialah DJ masa tu DJ Best 104. Abang Najman. Najman era ni. Najman tu anak saudara dia. So jadi Najman dah datang bawa dia masa tu dekat kita punya studio. Jadi dia pun dengar, dia seronok lah dengar gitu. Dan barulah saya tahu yang bahawa komposer Harun Ahmad ni dia ada cacat penglihatan dia orang kelainan upaya tapi tak nampak langsung. Dia tak nampak. So jadi zaman tu kita berbual lah dan saya pun baru tahu rupanya dia pun orang Felda Ulu Tebrau. Anak arwah Tok Imam sana. Dekat sana. So jadi dekat situ dia mula ceritakanlah pengalaman bagaimana dia hilang penglihatan semenjak dia remaja. Dia pernah nampak. Sebelum tu dia pernah nampak. Jadi dia hilang penglihatan lepas tu. Jadi lepas tu bila tu agak sayulah dengar kan bila dia tu. Jadi dia cerita zaman tu Harun Ahmad ni dia seorang yang tidak boleh bermain alat muzik. Tapi dia telah menghasilkan melodi lagu Langkah Seiringan. Sebenarnya. So jadi kalau tuan-tuan kat sana faham sebenarnya untuk kita jadi seorang komposer atau pencipta lagu tak semestinya kita boleh bermain alat muzik. Jadi ini salah satu contoh. Cuma lately lepas beberapa tahun kemudian Harun Ahmad belajar main gitar. Jadi jumpa dia kemudian dia dah boleh main gitar dan dia boleh menghasilkan lagu dengan gitar pula. Jadi maknanya dia bersungguh. Dia bagi komitmen yang penuh kepada bidang yang dia suka. Dia ada bidang lain juga selain macam dia juga pandai kita panggil apa yang apa tu? Urut yang tapak kaki tu. Okey. Refleksologi. Refleksologi dia handal dekat. Masa dia datang ke studio tu, maksudnya hari yang dia datang nak dengar lagu tu lah. Dia datang, so jadi dia lepak lama juga. Daripada tengah hari sampai bawa ke malam jugalah dengan kita. So jadi saya dah buat tu, lepas tu saya sebenarnya waktu tu dekat isi baru lepas ada larian isi. Maksudnya macam merentah desa lah, jauh. Jadi bila kita buat larian jauh ni kita kena sakit-sakit urat kita kan. Dekat tapak kaki dengan dia suruh saya duduk. Sakit dia kata kan. So
Mai duduk sini sebelah abang, kata dia. Time tu dia pegang kaki saya. Dia pegang, dia rupanya dia pakar untuk cari-cari penyakit. Dia urut, dia baiki semua kan. Saya rasa dalam masa setengah jam kemudian saya punya sakit-sakit semua hilang. So dia memang terror. Jadi Harun Ahmad sekarang ni dia adalah pengusaha catering. Saya dengar kabarnya di Kota Tinggi Johor. Saya doakan Harun Ahmad terus berjaya dalam bidangnya dan akan terus bagi ciptaan lagu yang lebih baru lagi. Kemudian dia lepas itu kita ada ambil lagu dia lagi yang top ialah Jasmita. Tu nanti kita ceritalah. So jadi yang ini pasal Langkah Siringan. So Langkah Siringan ni bila dah dapat tu kita buat dia sampai jadi, kemudian lagu tu jugalah kita masukkan sebab dalam album Aziz kalau perasan album pertama dia ada lagu bertanda ni Alung, lagu bertanda Star contohnya lagu bertanda Triangle Alung, lagu bertanda Star contohnya ialah Syah. Jadi sebenarnya gitar solo dalam lagu tu dimainkan oleh siapa. Jadi dalam lagu Langkah Siringan ni dua-dua main. So jadi kalau kita dengar bahagian intro tu, lagu tu dimainkan oleh Syah. Bahagian solo tu dia ada dua part kan. Sayangku tu. Kan yang depan tu Alung main, yang bahagian sambungan kedua tu start yang itu Syah yang main. Jadi dia ada berkongsi. Kemudian untuk outro Alung yang main. So jadi dekat situ. Jadi dekat situ yang kita main. Lagu tu kita ada buat fade out kan konsep dia. So jadi memang lagu tu agak panjang, tapi itu antara lagu yang mana macam single ketiga lah. Macam first masa tu untuk Mu Ibu menjadi, kemudian Rahsia Pohon Cemara, kemudian Langkah Siringan. Jadi Rahsia Pohon Cemara tu ciptaan LY. Nanti akan datang kita cerita pasal LY juga. Kena cerita. Tapi sebenarnya lagu Langkah Seiringan ni dalam kalangan kawan-kawan saya ada yang menjadikan dia nombor 1 favourite. Iaitu apabila setelah beli kaset tu lah. Kalau dengar radio aja untuk Mu Ibu je lah. Tapi bila beli kaset, aku syok dah. Dia track terakhir kan? Terakhir dia start track 10. Dia macam tu. Lagu yang macam kita jangka hebat, kita letak dekat track terakhir. Sebab kaset zaman tu kan kalau kita test kat kedai, lagu track pertama, kita pusing belakang, track terakhir. Itu saja biasanya. Kita tak boleh try semua lagu dalam kedai kaset. Marah toke nanti. Tapi tahu tak dia sejarah penciptaan lagu tu? Siapa? Ada tahu tak? Awak tahu tak? Lagu ciptaan lagu tu, Langkah Seiringan tu. Ada dengar tak? Ada Harun cerita ke apa ke? Tak ada. Mana kita dah terlebih kagum daripada nak tahu sejarah tu macam mana. Dan lebih kagum lagi bila saya tahu dia buat lagu tu tanpa dia boleh main alat muzik. Sedangkan saya masih merangkak-rangkak untuk kompos lagu. Untuk tulis lirik lagi tak pandai lah time tu. Macam mana dia boleh progression semua? Itu bakat dia yang Allah berikan. Saya dengar daripada interview dia, saya tak ingat lah interview dengan siapa. Dia kata sejarah lagu tu, kan lirik dia, kalau ku kan. Sebenarnya tu dia panggil anak saudara dia, yang bernama D. D. Ada D lah depan dia. D, dia panggil macam tu. Sedap melodi tu. D. Macam tu Macam tu lah. Saya lupa lah interview apa dia cerita kan. Hebat lah. Itu satu lagi tambahan lah yang untuk dikongsikan. Betul. Kiranya kalau kita pun lain kali panggil oi. Jadi lagu juga. Jadi lagu. Betul juga. Sebab kalau perasan kan macam ibu-ibu yang mendodoikan anak ni kadang-kadang secara spontan dia akan keluarkan melodi untuk mendodoikan anak dia di buayan ke apa. Just arrange lagu tu lah sampai lagu tu jadi ada solo part, intro semua dan kedudukan lagu tu macam mana nak repeat semua. So jadi dekat situ. Itu kerja yang Exist lakukan lah. Tapi kerja utama tu ciptaan melodi dan lirik oleh Harun Ahmad. Arrangement semua sendiri buat. Sendiri buat. So jadi dia bagi mentah je macam tu. Dia rakam kat kaset macam saya dengar kat public pun dia call tu. So jadi macam tu lah. Jadi tu saya cakap. Jadi jangan terkejut benda-benda macam ni. Kadang-kadang benda ni dah berlaku dekat ibu-ibu kita yang mendodoikan anak. Kan waktu dia mendodoikan anak, dia secara spontan dia ada melodi yang dia keluarkan untuk mendodoikan anak dia sebenarnya. So jadi benda ni sebenarnya semua orang boleh buat lagu sebenarnya. Cuma lagu tu panjang ke, pendek ke, boleh jadi hit ke atau boleh menidurkan bayi yang didodoikan.
Macam itulah. Bercerita pasal dodoi anak. Okay. Sebenarnya saya suka ada satu scene dalam filem Setinggan. Setinggan lakonan Yusni Jaafar dengan Samsudin kan. Okay. Dalam satu scene tu Yusni Jaafar ni dia dodoikan anak dia. Lagu dia syok, lagu dia sedap. Ne dia, tidur anakku sayang. Padahal sebenarnya tu lagu-lagu lain kan. Tapi dia guna untuk dodoi. Tapi jadi sedap lah melodi tu. Kan? Sebab tu itulah punca antara yang kadang-kadang kita tak perasan. Ibu-ibu ni sebenarnya banyak yang boleh keluarkan melodi. Kiranya dia sebenarnya berkaitan tadi cerita. Pasal tadi kita sebelum shoot tadi kita ada borak-borak pasal family Buti. Family Buti. Termasuklah Yusni Jaafar apa semua ni kan. Betul. Itu sebab tu saya teringat cerita Setinggan. Betul. Dia memang keluarga dia orang besar ni memang keluarga seni. Memang antara yang mana yang menyumbang dalam industri seni tanah air kita. Betul. Dari zaman dulu sampai ke rock kapak pun dia sapu semua. Ada tu. Mas Rumi, Alfa, turunan dia semua tu kan. Begitulah tadi kita dah dengar pasal komposer Harun Ahmad ni. Walaupun tak tahu sebenarnya siapa yang bawa dia sebenarnya. Tadi kata apa? Pengurus dia tadi Pengurus dia. Yang kenal dia kenal dia. Dia kenal pun mungkin saya agaklah melalui DJ Best 104 tu Abang Najman lah. Saya rasa Najman yang kenalkan. Najman Era kalau kita lebih kenal kan. Najman Era. Macam itulah kisahnya. Seorang yang buta tak tahu main lagu muzik. Yang saya yang tahu yang seorang lagi kalau tak silap saya yang tak erti main tapi dia cipta lagu yang hebat siapa? Melly Goslow. Melly Goslow, yes. Katanya betul lah. Tak tahu betul tak betul. Lagu dia hebat. Jika tu kan. Top dekat carta Era. Dan saya juga diberitahu yang Melly tu dia kalau menulis lirik dia tak perlu masa lama. Sangat cepat dan pantas. Walaupun dia sebenarnya bapak dia pun penyanyi. Goslow juga. Jadi je begitu sajalah kisah kita pada minggu ni. Terima kasih kerana menonton. Nantikan episod minggu depan. Nak cerita pasal apa? Pasal seram. Ada cerita pengalaman seram ada. Bau kemenyan. Bau kemenyan tapi kita malas nak cerita. Relax dulu kan. Jadi terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa tekan subscribe. Bye-bye.